Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi yang berlaku di Amerika Syarikat yang kemudiannya merebak ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuklah negara kita sendiri iaitu Malaysia. Bursa saham di seluruh dunia menjunam pada September 2008 apabila beberapa syarikat gergasi di Amerika Syarikat terjerumus ke dalam masalah kewangan akibat krisis kredit perumahan. Bursa saham Wall Street terus jatuh dan boleh menyebabkan Amerika Syarikat berdepan dengan kemelesetan ekonomi. Krisis ekonomi di Amerika bermula apabila terdapat kecenderungan untuk mengkonsumsi atau dalam bahasa Inggerisnya propensity to consume. Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang mereka terima. Mereka hidup dalam hutang, berbelanja dengan kad kredit dan kredit perumahan. Akibatnya, institusi kewangan yang memberi kredit tersebut gulung tikar ataupun muflis kerana kehilangan kecairan tunai. Lambakan hutang tidak berbayar sehingga kan menjejas kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika. Kerana piutang syarikat kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada institusi pemberi pinjaman yang pada akhirnya syarikat-syarikat tersebut terpaksa gulung tikar dan muflis kerana tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya. Nasib syarikat insurans terkemuka Amerika Syarikat juga masih terumbang-ambing. Syarikat insurans terbesar dunia pada masa itu, American International Group AIG dan bank pinjaman dan simpanan terbesar Amerika Syarikat, Washington Mutuals, berada di ambang muflis. Fenomena yang berlaku di Amerika Syarikat dan kesannya kepada ekonomi sejagat merupakan gejala atau petanda yang membawa ke arah malapetaka ekonomi yang diharapkan tidak membawa pengulangan kepada kemelesetan yang besar. Menurut Brunemayer 2009, sebelum krisis kewangan ini meletus, Amerika Syarikat telah melalui Rizab Persekutuan ataupun Federal Reserve yang telah melaksanakan beberapa polisi penting, antaranya iaitu melonggarkan syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman. Kongres Amerika Syarikat telah bersetuju untuk menyuntik dana sebanyak $700 bilion untuk bailout. Namun, dana ini masih tidak cukup serta paras terendah masih belum dicapai serta pasaran ekonomi berdepan dengan ancaman untuk terus menjunam. Sebab berlakunya krisis ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, lambakan hutang. Kegagalan sebilangan institusi kewangan Amerika Syarikat yang besar dan mempunyai kepentingan yang sistematik pada bulan September 2008 telah menyebabkan hilang keyakinan secara meluas di seluruh pasangan kewangan global. Lalu, ianya mengakibatkan pasaran kredit dan pasaran antara bank dalam ekonomi maju, lumpuh dan tidak dapat beroperasi. Kerajaan Amerika Syarikat juga terpaksa untuk menggunakan wang cukai rakyat untuk menyelamatkan beberapa syarikat agar tidak menjadi muflis. Yang kedua, peningkatan harga minyak. Harga minyak telah meningkat daripada 147 US dollar setong pada Julai 2008. Pada masa kini ianya telah pun susut kepada 51 US dollar setong. Pada rajah sebelah kita dapat lihat bahawa harga minyak telah naik dan meningkat secara mendadak daripada tahun 2007 kepada tahun 2008. Yang ketiga, pengangguran meningkat. Oleh kerana banyak syarikat yang telah muflis dan gulung tikar, ramai juga pekerja diberhentikan secara paksa kerana syarikat tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Pengeluaran industri juga melebihi daripada permintaan pelanggan. Keempat, Bursa Negara Amerika Syarikat terpaksa ditutup. Bursa merupakan tempat untuk menjual beli saham. Ramai pelabur menarik diri dari pasaran saham kerana takut muflis. Ini juga menjejaskan kualiti tunai institusi kewangan. Kelima,
Peningkatan harga makanan. Kos bahan makanan turut meningkat berpunca daripada bahan makanan dijadikan sebagai sumber alternatif kepada biodiesel. Seterusnya bergerak kepada kesan kemelesetan ekonomi global kepada negara dunia. Pertama, akibat daripada kemerosotan ekonomi Amerika Syarikat, kebanyakan negara terpalit dengan krisis ekonomi yang sama. Malah terdapat negara yang terjejas dengan lebih buruk. Hal ini berlaku kerana kebanyakan negara di dunia bergantung kepada Amerika Syarikat. Negara-negara ini jatuh nilai mata wangnya. Perdagangan import dan ekspor dalam negara turut berkurang. Bergerak kepada kesan kemelesetan ekonomi global kepada Malaysia pula. Pertama, sektor pelaburan. Para pelabur telah hilang kepercayaan untuk melabur di Malaysia dan mengamalkan sikap tunggu dan lihat. Hal ini kerana mereka tidak ingin mengambil risiko yang besar yang boleh menyebabkan mereka muflis. Pelabur luar yang masuk ke Malaysia telah menjunam sebanyak 50%. Nilai mata wang Malaysia turut jatuh mendadak iaitu daripada RM2.50 terhadap 1 US dollar kepada RM4.88 terhadap 1 US dollar. Kedua, sektor hartanah. Kesan yang perlu ditanggung sangat tinggi. Oleh itu, pengusaha dan pemaju tidak meneruskan pembangunan dan secara langsungnya sektor hartanah turut merudum. Ketiga, sektor pekerjaan. Banyak syarikat terpaksa gulung tikar yang menyebabkan ribuan pekerja kehilangan kerja dan puluhan ribu menghadapi risiko dibuang kerja. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kadar pengangguran negara. Keempat, sektor perdagangan. Kebanyakan pengimport luar meminta Malaysia mengurangkan harga yang menyebabkan keuntungan pengeluar mereka berkurang. Jatuhnya nilai barangan ekspor negara Malaysia. Harga barang import juga semakin tinggi dan secara langsung akan menurunkan kuasa beli rakyat Malaysia. Kelima, sektor pelancongan. Akibat daripada kemelesetan ekonomi, sektor pelancongan terpaksa ditutup kerana bilangan pelancong yang datang sangatlah sedikit. Pelancong terpaksa mengeluarkan belanja yang sangat besar akibat kejatuhan nilai mata wang. Banyak pasaran seperti kraftangan dan tempat pelancongan terpaksa diberhentikan sementara. Seterusnya, cara Malaysia mengatasi kemelesetan ekonomi global. Ada 7 cara di sini. Pertama, Malaysia mengawal mata wang dan menambat pertukaran mata wang. Kedua, meningkatkan pengeluaran produk komoditi dan ekspor. Ketiga, merangka pelan jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, mengurangkan import barangan makanan dan keperluan, malah menggunakan barangan dalam negara. Kelima, perbelanjaan secara berhemah. Keenam, melabur dalam perkembangan dalam negara sendiri. Ketujuh, mengaplikasikan sistem perbankan Islam berteraskan prinsip syariah. Prinsip syariah ini tidak mengandungi elemen riba, gharar iaitu ketidaktentuan, risiko dan spekulasi di samping berpegang pada prinsip keadilan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2008, jumlah tabungan negara masih berada pada paras yang kukuh iaitu pada 37% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang telah mencerminkan bahawa negara Malaysia mempunyai lebihan mudah tunai yang boleh digunakan untuk menjana aktiviti ekonomi. Menurut laporan tahunan 2008, ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.6% pada tahun 2008 meskipun berlaku kegawatan dalam kewangan antarabangsa dan kemerosotan ketara dalam persekitaran ekonomi global. Modal pasaran secara gabungan perbankan Islam hanya mengalami penurunan sebanyak 8.5% berbanding perbankan konvensional iaitu sebanyak 42.8%.
Keuntungan bersih perbankan konvensional juga mencatatkan kejatuhan sebanyak 63.79%, sedangkan pada masa yang sama, perbankan Islam telah mencatatkan peningkatan keuntungan bersih sebanyak 9.52%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Azril dari kelas C1 ingin menerangkan tentang kemunculan kuasa baharu ekonomi iaitu China. Baiklah, latar belakang China. China adalah salah satu negara tertua di dunia dengan sejarah yang panjang dan kaya. Wilayah China dikatakan telah didiami manusia purba sejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Selama 4 milenium lebih, China berada di bawah pemerintahan dinasti. Dinasti terakhir yang berkuasa adalah dinasti Qing yang runtuh pada 1912. Lalu diikuti dengan berdirinya Republik China. Kemudian pada 1949 terjadi Revolusi Komunis China yang mengisytiharkan penubuhan Republik Rakyat China RRC. Baiklah, apa itu RRC? RRC ialah singkatan bagi Republik Rakyat China. Nama Republik Rakyat China digunakan sejak 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara yang melibatkan Parti Komunis China dan Kuomintang. China telah mengalami banyak perubahan sejak zaman dahulu. Saat ini, China adalah negara dengan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Syarikat. China juga menjadi salah satu negara dengan teknologi terkini dan maju di dunia, dengan banyak perusahaan teknologi besar seperti Huawei, Xiaomi dan Tencent. Namun, di balik kemajuan dan prestasi ini, China juga dihadapkan dengan tantangan dan kontroversi. Hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan isu-isu lingkungan masih menjadi topik perdebatan di dalam dan di luar negeri. Pemahaman akan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci untuk perkembangan China. Baiklah, seterusnya pemerintahan Deng Xiaoping 1978 sehingga 1995. Ekonomi China berkembang pesat sejak pemerintahan Deng Xiaoping iaitu pada tahun 1979. Dasar buka pintu membuka ekonomi China kepada perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Perkembangan dalam ekonomi yang bercorak pasaran dengan syarikat-syarikat yang bukan milik negara dalam kurungan non-state enterprise telah memiliki saham yang dominan dan dapat membuat keuntungan tanpa sebarang kawalan daripada pihak kerajaan. Pandangan. Salah satu kelemahan China untuk terus maju ke hadapan adalah kerana dasar tutup pintu yang diamalkan. Keterbukaan China terhadap luar dapat menyumbangkan industri perkhidmatan di China dengan bekalan modal serta mempromosikan pembangunan yang dilakukan di dalam sektor perkhidmatan kepada dunia luar. Kelebihan kemunculan kuasa baharu iaitu China ini kepada Malaysia. Okey, baiklah. Mari kita lihat. China adalah rakan dagang terbesar Malaysia dan sumber pelaburan penting selama 14 tahun iaitu sejak 2009. Pada tahun 2022, nilai perdagangan antara Malaysia dan China sahaja telah mencecah sehingga 17.1% daripada jumlah perdagangan global Malaysia yang bernilai RM2.8 trilion. Malaysia juga telah menikmati hasil perhubungan yang baik dari segi politik, ekonomi dan strategik dengan kedua-dua negara China dan Amerika Syarikat. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China, RRC, selama 4 hari pada 30 Mac yang lalu. Kedua-dua pihak telah berunding dan bersetuju untuk merancangkan kerjasama ekonomi dan memperkukuhkan hubungan perdagangan di bawah inisiatif jalur dan laluan BRI, termasuk meningkatkan kelajuan program laluan Rel Timur ECRF. Turut dibincangkan dalam pertemuan itu adalah peluang pelaburan dalam sektor teknologi hijau, automotif dan industri halal. Menurut Anwar, China bersetuju untuk menggunakan tenaga kerja mahir dan profesional
tempatan berbanding amalan sebelum ini dalam semua projek yang terlibat. Pekerja dari China hanya akan diambil untuk menggunakan kemahiran dan kepakaran yang tiada pada anak tempatan. Dalam pada itu, beliau telah berjaya meraih komitmen pelaburan bernilai RM170 bilion yang merupakan nilai tertinggi pernah dicatatkan. Ini adalah hasil menerusi 19 memorandum persefahaman MOU yang termeterai di antara syarikat-syarikat Malaysia dan Republik China yang menumpukan sektor teknologi hijau dan ekonomi digital. Dalam kesimpulannya, kelebihan perkembangan ekonomi China kepada Malaysia termasuklah pelaburan yang tinggi, perdagangan yang meningkat dan kerjasama ekonomi yang semakin kukuh. Dalam 30 tahun kebelakangan ini, China bangkit sebagai sebuah negara yang membangun dari sudut ekonominya. Kebangkitan China tersebut telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi global dan memberi kesan terhadap perhubungan multilateral perdagangan serantau. Keadaan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap hubungan Amerika Syarikat dan China. Hal ini demikian kerana kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi di rantau Asia telah memberi kebimbangan terhadap Amerika Syarikat kerana keadaan tersebut boleh mengugat kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar selepas era Perang Dingin. Oleh itu, marilah lihat pula bagaimana dengan munculnya kuasa besar ekonomi China memberi kerugian kepada Amerika Syarikat. Perkembangan negara China sebagai sebuah kuasa besar di rantau Asia yang mula meningkat telah mencetuskan dilema terhadap Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, Amerika Syarikat mula melancarkan dasar pivot to Asia sebagai respon kepada kebangkitan China menuju ke arah kuasa besar dunia. Perkara tersebut menyebabkan berlakunya persaingan sengit antara China dan US dalam meluaskan pengaruhnya di rantau Asia. Persoalannya, bagaimanakah perkembangan ekonomi yang besar dapat memberi kesan terhadap perkara lain di dunia? Dalam hal ini, mekanisme utama yang akan memberi kesan terhadap pasaran antarabangsa ialah perubahan penawaran dan permintaan terhadap barangan, servis dan aset. Dalam hal ini, mekanisme utama yang akan memberi kesan terhadap pasaran antarabangsa ialah perubahan penawaran dan permintaan terhadap barangan, servis dan aset. Dalam hal ini, dinamika pasaran yang dibawa oleh China mampu memberi impak terhadap pasar antarabangsa. Hal ini demikian kerana China merupakan sebuah negara pembekal utama bagi barangan elektrikal, kapas, minyak, bahan api dan tembakau. Menjadi pembekal utama bagi barangan tersebut menjadikan China sebagai pengawal harga barang utama bagi barang-barang tersebut. Apabila hal yang tersebut berlaku, maka ianya akan memberi saingan yang besar terhadap kuantiti dan perolehan pendapatan bagi negara-negara lain. Kawalan harga ekspor import bagi barangan tersebut menyebabkan China secara tidak langsung mengikat negara-negara lain yang bergantung kepada China untuk mendapatkan barangan tersebut. Contohnya, dalam industri petroleum, China merupakan pemilik majoriti dalam sektor tersebut dan diuruskan oleh kerajaan China. China menjadi penetap harga bagi industri domestik untuk membayar harga bagi petroleum mentah. US International Trade Commission 2006. Kekuatan China yang mempunyai kuasa pasaran market power yang besar membolehkan China mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi harga pasaran dengan mengubah pengeluarannya, meminta pengeluar tunggal dalam kurungan atau gabungan pengeluar untuk menghasilkan sebahagian besar pengeluar pasaran berubah secara songsang mengikut keanjalan hartaan bagi produk dan menolak secara mudah firma baru untuk menyertai pasaran barangan. Pengawalan pengeluaran dan permintaan firma dan pasaran barangan serta harga komoditi menjadikan China sebagai kuasa besar ekonomi yang mampu mempengaruhi polisi ekonomi antarabangsa pada hari ini. Baiklah, kita teruskan pula dengan faktor pertumbuhan ekonomi China. Faktor pertumbuhan ekonomi China ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan yang pertama, tenaga kerja yang ramai dan murah. Sebagaimana yang kita tahu, negara China mempunyai populasi penduduk yang sangat ramai, yang sangat besar.
Oleh itu, mereka semua perlulah mencari pekerjaan yang ada. Jadi mereka tak boleh macam memilih untuk mencari pekerjaan tu, sebab sumber pekerjaan mereka adalah sangat terhad untuk penduduk yang sangat ramai. Okey, seterusnya kelebihan berbahasa. Okey, kebanyakan orang China juga tahu dan pandai berbahasa Inggeris. Okay, sebab kita lihat di sini, bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa, bahasa yang banyak digunakan dalam perdagangan. Jadi apabila mereka tahu dan mahir dalam bahasa Inggeris, jadi itu adalah salah satu kelebihan bagi penduduk China untuk menguatkan lagi kuasa mereka. Okey, seterusnya rakyat yang pemikiran kreatif dan inovatif. Rakyat China mementingkan pelajaran, sangat-sangat mementingkan pelajaran. Oleh itu, anak-anak mereka mempunyai otak yang sangat cerdik dan sangat inovatif. Sebab kita boleh lihat di sini terlalu banyak daripada negara China yang anak-anak mereka bersifat teknologi, yang di mana kalau kita lihat pun robot dan sebagainya banyak juga yang dicipta daripada orang China. Okey, seterusnya China dianggap lumbung emas. Hari ini kerana sumber alamnya yang banyak. Jadi bila macam kalau, maafkan saya, jadi bila mereka pergi ke sana dan bila pedagang pergi ke sana, mereka menganggap ini adalah salah satu tempat yang sangat bertuah, yang kata orang putih jackpot. Jadi sebab itulah China dianggap sebagai lumbung emas. Okey, seterusnya sumber ekonomi yang makmur. Hari ini kerana sumber ekonomi yang sangat banyak, jadi mereka ada keterhadatan dalam sumber ekonomi. Namun sumber ekonomi mereka yang banyak menjadikan kemakmuran dalam sumber ekonomi tersebut. Seterusnya ketenteraan. Sebagaimana yang saya cakap tadi, tenaga kerja yang ramai. Oleh itu, ramai juga daripada mereka menjadi tentera. Jadi apabila ketenteraan mereka yang sangat kuat, pelabur luar berani dan suka untuk berdagang dengan mereka, sebab pelabur luar akan dapat kelebihan yang lain. Okay, seterusnya sumber alam yang macam tadi, China dianggap lumbung emas. Itu macam sumber alam jugalah, sebab banyak sumber dekat situ. Dan seterusnya, yang terakhir, pelabur membawa masuk modal ke China dalam bentuk FDI. Okay, apa itu FDI? FDI ialah Foreign Direct Investment, iaitu jenis investasi yang berasal dari luar negara atau asing, iaitu China lah. FDI bertujuan untuk mencapai kepentingan abadi dan menguntungkan bagi investor dan negara penerima. FDI juga berfungsi sebagai dana segar yang boleh dimanfaatkan sebagai modal untuk menggerakkan aktiviti ekonomi dan meningkatkan daya saing produk domestik dan seterusnya mempromosikan produk tersebut di pasaran global. Okey, selesai berkenaan kuasa ekonomi China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari, salam Malaysia Madani. Nama saya Aisyah Madiha binti Muhammad Khair. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang India, iaitu bakal ekonomi ketiga terbesar di dunia. Kita mulakan dengan kemunculan kuasa baharu ekonomi dunia India di Asia. Jadi sejak tahun 1947, isu kemiskinan menjadi permasalahan utama di India sehingga dilabelkan sebagai negara miskin dan lemah. Pada awal tempoh pasca kemerdekaan, India telah dibayangi dengan fahaman sosialisme, iaitu India telah mempraktikkan model pembangunan yang dikenali Nehruvian yang diasaskan oleh Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru pada tahun 1951. Model ini juga telah digunakan sehingga tahun 1991. Model pembangunan ini
meletakkan sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah, yang mana model ini selari dengan fahaman sosialisme itu sendiri. Jadi model yang bercorak ketidakterbukaan ini nyata tidak mencapai hasil yang positif, sekaligus mengakibatkan ekonomi India tidak kompetitif. Tambahan lagi, sikap berkecuali yang diamalkan oleh India dalam hal ehwal geopolitik telah menyebabkan India terpinggir ketika ekonomi rantau Asia Pasifik mula meningkat. Jadi sebagai contohnya, pada sekitar tahun 1990-an, ekonomi China mula memecut ke hadapan kerana reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Tetapi India masih dalam kemunduran, walaupun India mempunyai kelebihan yang sama seperti China, iaitu jumlah populasi penduduk yang tinggi. Namun, pada tahun 1991, liberalisasi ekonomi yang berlaku semasa pemerintahan mantan Perdana Menteri PV Narasimha Rao, ekonomi India telah berubah wajah. India kini menjadi salah sebuah negara yang paling berkembang pesat di dunia, turut menambahkan pengaruhnya di peringkat serantau dan antarabangsa. Perubahan ini daripada konsep ekonomi bersifat sosialisme kepada amalan kapitalisme telah merangsang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perdagangan serta pengaliran masuk modal asing ke negara India itu sendiri. Seterusnya, di manakah kebangkitan ekonomi India sekitar tahun 90-an hingga 2005? Ekonomi India meningkat dalam kadar ekspor dan import sebanyak 2 kali ganda pada tahun-tahun berikut. Pada tahun 1990, aliran modal ekonomi India meningkat dalam bentuk PI, iaitu Portfolio Investment, dan FDI, Foreign Direct Investment, sekaligus menyebabkan mereka menjadi negara utama dalam BPO, iaitu Business Process Outsourcing. Jadi India berjaya menjana ekonomi mereka melalui industri perfilman yang berjaya mengalahkan filem Hollywood yang terkenal pada masa itu. India mempunyai tenaga kerja sebanyak 504.4 juta yang dibahagikan kepada bidang masing-masing, iaitu 60% dalam bidang pertanian, 28% dalam bidang perkhidmatan dan 12% dalam bidang perindustrian. Jadi, antara tanaman utama dalam bidang pertanian ialah gandum, beras, kapas dan ubi kentang. Manakala produk keluaran utama dalam bidang perindustrian ialah kereta, simen dan perkakas elektrik. Jadi kita beralih pula pada cara India menukarkan konsep ekonomi mereka untuk berkembang maju. Yang pertama, India telah meningkatkan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK negara. Yang kedua, India memperkukuh tenaga kerja. Dan yang ketiga, India telah meningkatkan nilai ekspor dan importnya. Untuk peningkatan KDNK, didapati peningkatan keluaran dasar negara kasar KDNK sebanyak 9.4% pada tahun 2006 hingga 2007. Pada ketika itu, ekonomi India merupakan antara yang paling berkembang pesat di dunia. Berdasarkan pertukaran Amerika Syarikat, KDNK India ialah sebanyak $103 trilion yang menjadikannya negara ekonomi ke-8 terbesar di dunia pada tahun 2018. Yang kedua, India turut memperkukuhkan tenaga kerja. Mereka memperkukuhkannya dalam aspek jumlah tenaga kerja kepada jumlah yang lebih besar, iaitu 509.3 juta pekerja. Bilangan ini dipecahkan kepada 3 bidang utama yang seperti kita tahu, iaitu 60% dalam bidang pertanian, 28% dalam bidang perkhidmatan dan 12% yang bekerja dalam bidang perindustrian. Jadi sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 28% KDNK, manakala 54% bagi sektor perkhidmatan dan 18% untuk sektor perindustrian. Yang ketiga, pada tahun 2006, nilai ekspor dan import negara India telah meningkat kepada nilai yang begitu besar
di mana menunjukkan satu batu loncatan yang menarik. Jadi jumlah ekspor sebanyak 112 bilion manakala jumlah import sebanyak 187.9 bilion. Dan antara rakan dagang utama India pula ialah Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, China dan Emirat Arab Bersatu. Seterusnya, antara faktor pertumbuhan ekonomi India ada 8, iaitu ketenteraan, sumber alam, era baharu India-Pakistan, peningkatan KDNK negara, kepesatan penduduk, bantuan pihak ASEAN, kelebihan berbahasa dan tenaga kerja. Jadi mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, tenaga kerja. India memiliki sebanyak 509.3 juta tenaga kerja. Hal ini kerana populasi penduduk yang ramai dan taraf pendidikan yang mendorong mereka kepada pekerjaan buruh. Seperti yang kita tahu, tahap ekonomi mereka tinggi manakala pendidikan mereka rendah. Oleh itu, pekerjaan buruh merupakan yang terbaik bagi populasi penduduk begitu. Jadi hal ini membawa kesan positif kepada penjimatan dari segi kos upah kerana kurangnya penggunaan buruh luar negara. Jadi India tidak perlu import pekerja dari luar negara dan menggunakan kos yang tinggi, belanjawan yang tinggi untuk mengambil pekerja buruh di luar. Yang kedua, aspek ketenteraan. Jadi sistem pertahanan negara yang sistematik serta tiada kacau bilau. Senang cerita, ianya pertahanan yang kuat sekaligus menyebabkan negara aman. Jadi kemajuan dalam ketenteraan India turut menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara kerana tidak berlakunya pembaziran dalam membaik pulih infrastruktur yang terdapat dalam negara tersebut. Dan yang ketiga, sumber alam. Sumber alam India telah mendapat permintaan sumber galian yang tinggi dari pihak luar negara dan negara-negara serantau. Jadi penggunaan sisa pertanian telah pun menjimatkan kos serta membantu perkembangan ekonomi negara tersebut. Yang keempat, kelebihan berbahasa. Penggunaan bahasa Inggeris oleh warga negara India telah memudahkan negara itu untuk menerima pengaruh Amerika Syarikat dan pihak barat secara terbuka. Hal ini kerana India lebih terdedah kepada penggunaan bahasa Inggeris kerana mereka pernah berada di bawah jajahan British. Secara tidak langsung, ini mempercepatkan kemasukan India dalam industri teknologi dan maklumat komunikasi ICT. Yang kelima, kepesatan penduduk. India merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi selepas mereka menerima kemerdekaan, India mengamalkan sistem pasaran walaupun menerima campur tangan kerajaan melalui dasar sosialis Parti Kongres pada pentadbiran awal Jawaharlal Nehru, iaitu Perdana Menteri mereka pada ketika itu. Yang seterusnya, era baharu India-Pakistan. Kehadiran pemimpin yang bernama Nawaz menandakan era baharu hubungan India dengan Pakistan yang selama ini mengalami hubungan yang tegang kerana beberapa isu seperti pemilikan Kashmir, militan dan perlumbaan nuklear. Jadi jika hubungannya kembali pulih, maka ia menunjukkan tanda positif untuk pertumbuhan India dari segi ekonomi kerana boleh bekerjasama dan mengadakan hubungan dengan negara Pakistan itu sendiri. Seterusnya, mendapat bantuan ASEAN. Bagi India, bantuan anggota ASEAN amat penting untuk mengimbangi kemarahan China yang kian menguasai ekonomi serantau dalam kadar yang pantas sehingga mengancam ekonomi Eropah dan juga Amerika Syarikat. Dan yang terakhir, peningkatan KDNK negara yang begitu drastik. Jadi KDNK India dari segi pertukaran Amerika Syarikat
sebanyak 1.03 triliun yang menjadikan India sebagai negara ekonomi ke-12 terbesar di dunia. Jadi India mempunyai KDNK keempat terbesar dunia dengan jumlah sebanyak 4.156. Jadi seterusnya kita beralih kepada apakah implikasi kuasa baharu ekonomi dunia India yang muncul kepada negara kita. Yang pertama, India dijangkakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar dan sejagat. Oleh itu, para pelabur dari Malaysia dapat merebut peluang untuk mengadakan hubungan dan sebagainya. Yang kedua, kebanyakan buruh daripada India telah membantu Malaysia dari aspek tenaga kerja yang banyak tetapi menggunakan kos yang rendah. Dan yang ketiga, dari aspek perindustrian, syarikat pembinaan Malaysia sehingga kini telah menyiapkan 21 buah projek di India yang bernilai 830 juta US dollar. Jadi kini mereka sedang melaksanakan 26 projek bernilai 1.2 bilion di India yang terdiri daripada lebuh raya, jalan raya, pembekalan air dan perumahan. Kesimpulan pertama yang dapat dibuat, kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya bidang ekonomi bagi sebuah negara bagi menentukan kepesatan atau kemunduran. Satu kayu ukur diperlukan bagi memastikan ekonomi negara dapat bersaing kukuh dengan kuasa dunia. Malaysia beruntung kerana tidak terikat dengan skim peminjaman Amerika semasa krisis ekonomi global 2008. Kedua, pertumbuhan ekonomi China yang semakin kuat dalam pasaran antarabangsa menjadi kuasa ekonomi dunia yang kuat. China dilihat mampu menjadikan kekuatan Asia dan hal ini dibuktikan apabila ASEAN banyak bergantung kepada China dalam kerjasama diplomatik dan sektor perdagangan. Diplomasi China juga semakin melebar jauh, bukan sahaja di rantau Asia, malahan turut berkembang ke Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah. Negara Malaysia wajar mencontohi pentadbiran China yang baik kerana ini mampu menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah kuasa besar ekonomi dunia suatu hari nanti. Ketiga, kuasa ekonomi baru India memperlibatkan beberapa faktor utama yang telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara itu. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, India telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang ketara yang menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia. Meskipun tentangan masih ada, tetapi usaha untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperbaiki sektor perniagaan dapat membantu mempertahankan impak yang positif ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.